Okay guys, hari ni kita kembali dengan sesi colouring untuk artwork kita ya. Okay, Ayen ada bagi tahu aku ni artwork ni nama dia Oni Mecha. So sekarang kita akan masuk section colouring. So apa kau akan buat? First of all, okay, kita start terus Aku tutup layer belakang, layer sketch tu. Okay, now layer belakang dah tutup. Apa yang kita ada sekarang dengan layer line work kita. Tapi line work kita ada a few compound kat dalam ni. So aku akan select all. Aku akan outlinekan semua font. Korang boleh pergi kat object, expand, select all lagi, expand. So kita akan expand dia sampai dia tak ada outline tau, hanya ada fill saja macam sekarang. Kalau kau boleh nampak. Okay, kat sini aku akan pakai pathfinder. Kita akan pakai pathfinder divide kat sini. Kita bagi dia divide. Alright, kita akan select Y, magic wand ini dekat atas ni. Kita select bahagian hitam saja yang kita nak, sebab itu adalah artwork asal kita. Kita akan cut dan select all. Kita akan delete inside compound dia. So paste in place. Kita dah dapat artwork dia sekarang hitam saja. So apa kau buat sekarang? Aku akan unite dekat pathfinder. So sekarang dia akan jadi satu artwork yang macam satu compound sajalah. Centralizekan dia. Alright, then now kita akan tutup layer ni. Kita akan pergi kat bawah. Kita akan create satu layer dekat bawah line work kita. Alright, so sekarang kita boleh insert colouring lah yang kita nak. Okay, so macam mana insert colouring? Secara basicnya insert colouring amat senang. Sama juga, still lagi pakai pen tool. Korang hanya akan perlu ikut balik line work yang korang dah buat. Okay, tak perlu accurate pun, as long korang dalam hitam tu. So bila dah dapat satu bentuk tu, korang just insertkan colour. Untuk sekarang aku akan letak colour kelabu dululah, senang. Okay, so inilah basic dia. Dan kita akan sambung ni sampai habis, geng. Colouring tak adalah menyeronokkan sangat macam kita buat line work. Dia lah kerja yang agak, bagi aku, a bit messy. Sebab dan memenatkan, sebab banyak lagi point-point yang kita nak buat. Kalau korang rasa macam setengah orang akan buat part by part, so aku akan buat the whole part dulu, supaya aku dapat bezakan artwork ni dengan apa nama dia tu, background nanti kan. So aku akan buat mengikut semua bentuk. Inilah basic Ada cara lain yang lebih cepat. Tapi untuk orang yang baru nak belajar, nak faham macam mana nak buat step by step, ini yang cara dia. Ini cara dia yang agak bagi aku traditional. Sebab inilah cara-cara yang dipakai guna oleh certain designers yang famous. Semua orang pakai style yang sama bila buat colouring. Ada orang pakai brush nak cepat sikit. Yang pakai Wacom, diorang boleh pakai brush sebab korang lebih fluent dengan lenggok jari korang. Tapi untuk pakai mouse, ini ialah salah satu cara yang paling basic Okay, bila korang dah buat ni, sekarang kau akan nampak ada yang bahagian yang sepatutnya ada kan. Kita just buat je bentuk tu. Tak apa, kau jangan takut. Kau just buat je bentuk yang bahagian-bahagian mana yang tak sepatutnya ada colouring. Macam awak ni kat sini dengan kat situ je lah. Aku ingat ada lagi. So buat bentuk dekat tempat yang korang nak buang. So bila korang akan select ni, so korang ada bahagian yang fill dengan bahagian yang korang nak buang. Korang just pergi dekat pathfinder, tekan exclude. Bila tekan exclude, dia akan automatic buang lah yang ni, bahagian tu. Korang boleh eksperimen supaya dapatkan kefahaman yang lebih. So sekarang kita ada basic colouring kita. Kita ada base dia sekarang. Artwork original Ayen warna merah robot ni. So kita akan ikut colour sama, colouring code yang sama juga. Aku akan buat colour merah juga. Just on a few part aku akan buat colour lain-lain sikit lah. Merah tak berapa nak menarik bagi aku. Aku tak suka sangat merah yang bright. So aku tukar kepada merah yang pinky sikit. Ini adalah colour tone yang aku selalu pakai, 170 kosong. Dia a bit pinkish sikit. Aku akan buat gelapkan colour ni. Certain orang
bila buat colouring, dia ada tone-tone colouring masing-masing lah. Macam aku punya colouring tone, ini colour code yang aku selalu pakai lah untuk kebanyakan artwork warna pink. Alright, so sekarang kita nampak dia berbeza kat situ kan, dua ni. Now proceed dengan tempat lain. Artwork macam ni memang dia banyak repetitif lah kan. Artwork bila kau buat vektor memang repetitif. Lagi-lagi bila korang pakai skill set yang sama macam aku pakai, hanya pakai pen tool semata-mata, memang ada banyak repetitif lah. Tapi repetitif tu bagus sebab kita sentiasa ulang benda sama sampai dia perfect lah, untuk dapatkan signature. Untuk setengah orang panggil signature stroke. Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak tahu apa yang aku sembang ni. Ini ada outline, kita buat outline dia. Untuk korang yang tak tahu macam nak buat outline korang boleh tekan dekat ni dan tekan dia, kosongkan dia. X dekat keyboard korang boleh tekan X untuk buang sesuatu fill ataupun stroke. So sekarang kita akan proceed dengan semua bahagian-bahagian shadow dulu untuk buat nampak kat mana timbul dengan satu colouring dulu. Okay. Ni aku akan buat terus shadow lah. Ni bahagian shadowing dia lah. Shadowing boleh shadowing. Oops. Some part kalau korang nak repeat kiri kanan, korang boleh buat sebelah dulu, sama macam kita buat outline episode sebelum ni. Okay. Bahagian-bahagian yang korang rasa sepatutnya dia gelap sebab dia bertindih ke macam mana ke, itu korang boleh buat terus shadow dia kalau dia pakai tone yang sama lah. Okay, kat sini kita nampak ada separation lah kat situ, yang mana bahagian cerah dan bahagian gelap. Betul. So kita akan teruskan lagi, sambung. Untuk tanduk dia, aku tak rasa dia warna merah jugalah. Aku akan buat tanduk dia warna lain lah. Okay, tanduk dia akan buat colour mustard sikit. Ini adalah colour tone aku, 20, 30, 100, kosong. Dia yellowish mustard macam tu lah. Okay. Untuk bahagian dahi dia pun sama juga, aku akan pakai colouring yang sama. So robot ni dia, kepala Oni robot ni dia macam merah goldish macam tu lah aku rasa. Untuk bahagian skru dia pun sama. Kita akan insertkan circle dalam tu, copy, paste dan placementkan dia. Alright. Ini pun kita akan buat paste, resizekan dia mengikut bentuk size dia, copy paste, pergi ke skru yang seterusnya. Oh dah tak ada lagi skru yang seterusnya. Robot ni orang kaya punya robot lah aku rasa, sebab dia pakai emas kan. Ni kan robot-robot murah-murah tau, kecuali dekat bahagian pedang dia. Kita akan buat gaya lain lagi. Okay. Now kita akan buat katana dia. Untuk artwork yang macam kiri kanan sama, kemudahan dia korang boleh buat sebelah je. Yang lagi sebelah tu kita copy paste je. Kalau kecuali bukan artwork yang repetitif, kita tak ada cara lain lah. Kita kena buat full lah kan. Alright. Okay, itu macam okay. Tapi aku rasa dia punya telinga ni aku rasa nak buat colour lain lah. Bukan colour merah juga. Telinga ke? Telinga lah, telinga Oni kan, dia ada telinga kan. So kita akan overlay terus. Okay, so ini ada satu trick lagi. Bila korang select ni, korang cut, korang select base artwork. Bila korang paste in place, dia akan terus pergi kat belakang. So save cost bila korang buat shadow macam ni kan. Kita nak buat dia punya telinga warna gold jugalah. Kita main dua tone color. So untuk warna telinga shadow dia, kita akan pakai gold, tapi kita akan gelapkan sikit dengan colour gelap yang sepatutnya lah. Alright. So okay, problem dia bila ada repeat, bila korang ada overlap macam ni, korang boleh guna eraser. Korang just tekan shift dengan E dan guna
sebelah P, kalau korang tengok dekat sebelah P kat keyboard korang ada kurungan kiri kanan. Itu boleh control kecil besar saiz dia. So kita akan potong je dia kat sini. Alright, so kita ada 2 sekarang compound. So kita gelapkan ikutkan color gold. Cantik. Right. So kat situ kita dah ada a few tema color. Untuk hose dia, aku rasa hose dia pun, hose tak pakai color merah. Kita akan pakai hose dia color lain. Color gold juga. Color gold lah. Since robot ni macam glorious kan. Alright. Yang ni kita akan sambung dia sampai kat sini. Tak apa, kalau korang dah buat shadow macam aku buat ni, tiba-tiba rasa tak nak, overlap je kan. Jangan risau, kita boleh overlap je. Nanti kita create balik dia punya shadow yang baru. Dia punya penyambung akan buat color silver lah, ataupun kelabu. Alright. Untuk rahang dia punya hinge rahang dia pun kita akan tukar color gold. So secara basic yang kita tengok sekarang dekat sebelah kanan kita dah ada a bit of mix colouring kan. So itu bagus lah. So sekarang kita akan colourkan dia punya cover dagu dia juga. Alright, gigi dia pun colour gold lah. Untuk since dia hitam, kalau korang buat jauh-jauh pun tak apa, as long, sebab dia tertutup dengan kali hitam tau. So macam aku buat ni kan, bagi hitam tengah ni dia takkan nampak sebab dia overlap dengan layer yang atas. So untuk hinge ni kita akan pakai color silver. So untuk bahagian yang dia punya absorber dalam ni mungkin pakai gelap sikit, 1 tone. Ni kita terangkan sikit balik 2 tone. Alright. Okay, kat situ kita nampak. Now wiring dia. Wiring dia aku tak rasa wiring dia warna gold lah. Mungkin wiring dia aku akan add on color lain. Apa kita try dengan color turquoise. Tengok, color turquoise aku pakai biasanya ialah 70 0 30 0 30. Ni adalah turquoise yang aku selalu pakai lah. Nampak a bit of warna-warni kat situ sikit kan. Okay, untuk mata dia, untuk dalam mata dia kita akan buat bulat dah ni color gold. Untuk eyeball dia kita akan pakai warna silver lah, atau warna grey. Sebab dia eyeball kan. Kalau kau nak buat eyeball dekat lain boleh tak? Cuba kita try warna turquoise. Boleh. Aku boleh terima color ni. Aku boleh terima color ni. Now untuk okay, so now kita ada a few base color. Kita akan select base color kita yang warna gold tadi untuk kita duplicate pergi ke sebelah kiri. Aku akan select yang mana prominent dulu, copy paste in place, dan kita akan matchkan dia dekat sebelah sana. Just make sure korang place dia dekat lining yang betul lah. Macam ni dia dah nampak lari sikit kan. So korang adjust sikit-sikit. Korang boleh buat manually kiri kanan, ataupun macam aku malas nak buat kiri kanan manually. So korang copy paste lah part-part yang aku rasa sepatutnya ada juga dekat sebelah sana. Okay, yang ni aku tak ada select lah. Ini delete lah dulu. Okay, akan select part-part yang kita nampak, yang mana korang kalau ingat, copy place and paste. Kita akan rotate dia, bawa dia ke sebelah sana. Anggaran dia betul. Alright. Mata kita akan copy paste. Kalau korang boleh tekan alternate kalau korang macam tak nak copy paste kan. Itu pun salah satu option juga. Okay. So sekarang kita nampak rupa dia sekarang. Oops. Tekan dia balik. Okay, sikit lagi. Okay, nice. So sekarang kita dah ada nampak warna dia kan. So kita cuma tambah lagi dekat tempat-tempat yang sepatutnya ada warna. Aku bila buat colouring aku tak buat accurately sangat sebab
Jadi kat belakang dia overlap. So macam tak perlu nak buat perfect kat situ, sebab dia tutup tak nampak kan. Bergantung setengah orang suka buat perfect. So untuk dia punya tangkai dekat kepala dia ni, kita akan buat colour silver, ataupun mungkin dia sebaliknya. Alright, kita just buat full saja, tak apa. Nanti kita boleh susun balik yang mana depan, yang mana belakang. Macam kat sini kita just crossover je. So kat sini kita akan select yang belakang ni, pangkal dia ni, kita akan buat dia colour silver sama dengan ni. Cut dia, kita akan select yang base dia, paste, dan dia akan ada kat belakang. Ini pun kita akan paste kat sini supaya skru yang kita ada ni, skru ni kita tukar warna lah, nampak ada kontras. Okay, overall base colour dengan a bit of shadow kita dah ada kat sini sekarang. So sekarang kita akan masukkan shadow manually dengan a few colouring sama. So untuk mewarna ni, korang sebenarnya kalau nak faham, dia memang macam ni je. Korang just buat compound puff dia punya bentuk, and then continue, repeat kan. Tak ada apa yang, apa nama dia, secret teknik. So kita akan continue sampai semua benda yang kita rasa dah ada shadow, dah ada ni, semua complete. So sekarang aku just go through. Aku takkan buat dia symmetrical, sebab tak penting pun buat symmetrical. Untuk hour tu, setengah hour, kita akan buat dia macam ni. Oh, tinggal tak ada warna kat sini. Overall kita dah boleh teruskan dengan next step adalah untuk masuk shadow dan highlight. Untuk base macam ni aku rasa okey lah. Wiring ni aku rasa kena buat colourful. Wiring ni aku nak buat colourful. Dia campur-campur warna kan, macam korang tahu lah wiring banyak warna kan. So aku takkan, hari ni aku akan banyak overlap untuk aku faham, diri sendiri faham kat mana wire-wire tu. Biru. Kat sini banyak bermain dengan imajinasi korang untuk placement dia. Okay, ini colour colour pink betul lah, menarik. Send kat belakang. Okay, tinggal satu wayar lagi. Select, send to back. Ni warna hijau lah. Ini pun hijau. Yang ini pun hijau. Banyak warna hijau aku buat. Ini biar kamera. Okay, overall dia kita dapat warna colourful sikit guys tu. So select je warna ni, kecuali base coat belakang dia dengan shadow yang kita terbuat ni. Copy paste, opposite kan dia, and match kat placement dia. Alright, so sekarang kita ada colourful warna kat bawah. Untuk bahagian ni aku rasa okay. Now kita nak buat dia punya highlight lah kan. Okay, colouring ni bergantung dekat awak apa korang buat lah. Untuk highlight aku biasanya aku suka buat layer lain. So nama dia highlight. So untuk highlight kita akan pakai colour yang lebih cerah. So kita akan drop warna ni, kita akan cerahkan colour dia. Untuk senang nampak, korang just buat je satu box dan matchingkan colour dia highlight warna cair. Okay, bila korang dah dapat, boleh delete yang box tadi. Now kita akan start dengan highlight. Okay, kecuali ada outline, kita akan buat outline tu.
So bila korang tengok highlight korang, kalau korang rasa macam tak cukup cerah, kita boleh cerahkan dia lagi lah. Adjust colouring dia. Okay, overall ni okay, betul. Untuk highlight ni aku tak rasa dia akan symmetric. Aku nak buat symmetrical sangat. Aku buat dia one sided. Kalau untuk pemahaman lighting, korang boleh tengok fotografi ataupun cari reference daripada Google macam mana nak faham highlight dia, kat mana lighting apa semua. Itu aku tak reti nak explain. So minta maaf banyak. Dia lebih kepada imajinasi sendiri, kat mana benda tu akan cerah, kat mana benda tu akan gelap. Okay, so korang nampak bila korang dah buat highlight, dia akan ada nampak timbul, acah-acah timbul lah bagi aku. Alright. Tutorial ni bukan tutorial yang macam agak proper, minta maaf sebab saya bukan professional lah nak buat tutorial yang betul-betul padat. So mengikut imajinasi sendiri, kita nak buat highlight dia kat mana. Highlight ni tak perlu banyak, dia ada dekat bucu-bucu. Okay. First of all, aku akan sertakan highlight warna merah dulu. Work one by one. Kita akan letak lagi highlight. Untuk korang yang nak belajar buat illustration macam ni, memang mengambil masa yang agak lama nak fahamkan, nak conquer smoothness tangan korang. Sebab yelah, benda ni bukan, aku pun cakap dia medium hard lah, medium hard. Kalau kau dah faham, boleh tangkap cepat lah. Okay, kat sini kita tambah lagi highlight. Alright, aku punya highlight kali ni dia one sided dia daripada belah kanan. So sebelah kiri mungkin akan kurang sikit sebab dia jauh. Jadi sepatutnya sebelah kiri ada banyak sikit shadow lah. So sekarang kita akan sambung highlight yang kedua dengan warna gold kita. Cuma ada gitu cara, korang boleh tengok dekat swatch ni, color guide. So korang just pilih color yang lebih cerah. So lebih cepat lah, tak perlu manually nak tukar color. Oops, sorry. Bahagian depan. Okay, kita highlightkan dekat situ. Now dekat bahagian telinga. Untuk awak ni aku akan buat lagi satu layer highlight shiny. Untuk siapa yang pernah follow aku, aku ada pernah dulu buat shiny figura punya series. Dia nampak macam licin. So okay, aku tunjukkan sekejap lagi macam mana nak buat tu. Okay, artwork macam ni biasanya akan memakan masa a few hours. Ni aku buat paling cepat sebab ni bukan artwork yang super detail bagi aku. Usually-nya bila buat artwork bergantung dekat level korang punya fokus. Ada setengah orang buat artwork separuh jalan berhenti kejap rehat kan. So demi buat video ni aku buat full lah. Okay, so sekarang kita dah sampai ke belah kiri. So lighting dia akan menghala lebih ke belah kanan. Berbeza dengan sebelah
kanan tadi dia lebih lagi kanan kan. Okay. Highlight ni korang tak perlu buat banyak-banyak macam tebal-tebal dalam satu colouring tu. Kita buat dia bucu-bucu tepi-tepi. Dia nampak subtle sikit lah. Macam yang ini aku akan buat dia ada tengah sikit sebab dia daripada belah kanan kan. Okay. Tanduk dia pula ke atas. Okay. Now dia punya dahi. Now sini pula kita tambah highlight. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita nampak kita punya output a bit naik sikit lah daripada sebelum ni blend kan. So korang boleh tengok beza dia bila tak ada highlight. Nampak lebih flat. So sekarang kita ada timbul sikit. So kita akan tambah a bit more highlight. Jangan risau kalau korang macam belum tukar colour macam aku buat sekarang. Tak apa. Sebab kita just boleh eye drop. Okay, nampak. Okay, now untuk gold punya highlight dekat gigi. Gigi aku takkan buat banyak, aku nak buat dia halus-halus saja. Eye drop dekat colour gold punya ni. Each gigi kita akan separatekan dia macam ni. Alright. So belah sini dia akan ada berada dekat belah sini lah, belah dalam. Sama juga dengan gigi bawah, taring bawah. So kita akan buat dia separation by gigi, curvy macam ni. Alright, kita akan terus sambung dekat bahagian taring ujung dan kita akan endkan dia. Alright. So sekarang nampak gigi kau dah berkilat sikit dah, Mat. Okay lah tu kan. Okay, now lagi satu warna highlight kita akan buat adalah warna highlight untuk warna pedang kita. Untuk korang yang tahu katana, korang tahu dia ada two tone kan. Yang bahagian tajam tu lebih apa nama? Cerah. So aku akan buat randomly macam ni. Nampak macam lebih kurang macam shiny sikit macam tu. Sama untuk sebelah kiri. Kali sampai ujung. Alright. Okay. Sekarang kita ada pedang yang lebih berkilat sikit lah. Cuma nampak lebih centralized kat pedang ni. Alright, now bagi aku untuk bahagian ni dah okey. Aku just nak touch up bahagian shadow. So kita pergi layer belakang tadi, kita akan pilih warna gelap. Kita akan top up lah dekat mana bahagian-bahagian yang kurang shadow tu. Macam untuk output ni, kita ada dekat bahagian rahang dia. Ini pun aku akan buat shadow sikit. Alright. So sekarang kita just zoom in, kita cari tempat-tempat yang kita rasa kita perlu top up shadow supaya nampak lebih timbul. Di bawah pedang. Ni bahagian belakang ni nak bagi penyambung kabel ni pun kita akan gelapkan terus. Okay. Kerja macam ni sebenarnya dia agak tedious sikit sebab kau kena zoom in, zoom out banyak kali untuk cari dekat tempat-tempat yang mana kau tertinggal dia punya shadow atau part ataupun highlight kan. Bahagian ni pun aku akan buat separuh.
bahagian sini dia akan ada sebelah sini. So untuk bahagian dahi dia, aku akan letak a bit shadow dekat sebelah kiri. Sebab sebelah kanan kita ada highlight, so kita belah kiri dia mesti ada shadow, supaya nampak dia lebih timbul. Okay, penyambung dia sama macam dekat sebelah kanan, gelap. Okay, untuk belah sini shadow dia akan ada dekat seberang sini. Alright. Oh, kita akan langgar dia punya skru. Belah sini pun kita akan gelapkan. Ini akan gelapkan terus lah. Okay. Dan juga bahagian bawah hose dia. To the extent kalau korang nak buat each shadow untuk wiring ni pun lebih cantik lah bagi aku. But aku takkan buat untuk power ni sebab aku tak berapa nak rajin sekarang. So tutorial ni adalah semata-mata untuk pemahaman, dan mana-mana korang yang nak belajar buat artwork, bolehlah bergantung dekat artwork macam ni, macam video ni. Harap video ni membantu orang yang nak belajar, sebagai student ke siapa ke duduk rumah kan. Alright. So now kita nampak artwork kita sekarang, dia dah ada base coat dan juga ada header dan ada highlight. Okay. So now apa yang aku akan buat, aku tambah lagi satu highlight dekat atas outline kita. Ini adalah untuk shinykan the whole artwork. Aku panggil dia shinykan lah sebab dia ada lagi satu layer macam clear coating. So untuk ini aku akan pakai warna putih, dan aku akan buat a bit sedikit by sedikit. Dia akan ada overlap. Dia macam ada shiny coat. Alright, dekat sini, a bit of kat sini. Alright. Okay, kita akan matikan dia di sini dan tajamkan dia sikit di ujung. Okay. So now dia nampak ada bahagian tu adalah bahagian yang berkilat. Untuk minta maaf kalau tak faham sebab aku pun tak nak explain sangat. Tapi harap korang boleh faham lah apa yang aku cuba buat ni. Kan? Kalau tak membazir masa tengok tutorial kan. Okay, kita akan shiny-kan bahagian-bahagian yang kita nak shiny-kan dia. Shiny dia akan overlap sebab mengikut logik bila korang tengok macam ada suatu objek atau kereta ke apa yang shiny, kau akan nampak dia macam ada putih-putih kilat tu kan. So itulah macam konsep yang aku buat untuk artwork ni. So bahagian shiny ni akan banyak gila. Juga bahagian mata pun akan ada. Alright. Bahagian kening dia akan overlap dengan font. Nampakkan robotik ni betul shiny. Bahagian pipi pun kita akan shinykan dia terus. Walaupun dia separation part, dia punya shiny coat tu umpamanya macam satu kali tembak kan. Bagi hidung dia sekarang pun kita akan buat dia shiny. So untuk bentuk curving kita akan buat dia curve supaya nampak illusion mata kita faham yang benda tu curve dekat bahagian mana kan. Macam ni, hidung ni bahagian tengah dia mesti akan naik sikit sebab dia nampak macam curvy. Alright. Okay, kita akan nampak, boleh buat separuh jalan korang akan nampak dia punya shiny tu macam ni. Bila kau tutup kau nampak dia flat ataupun mungkin dia timbul sikit. So bila kau tambah shiny kau nampak dia ni berkilat. Itulah macam lebih konsep dia macam tu lah maksud aku. Alright, now kita buat shinykan dia bahagian ni. Untuk ni kita tambah sikit dia punya middle, a bit of mini shiny dia sikit.
Alright. Okay, kita nampak dia shiny dia kat situ. Now kita buat shiny bahagian sini pula. Oh, ada skru yang kita lupa nak warnakan lah, tapi nanti kita tambah. Sebab tu aku cakap bila kita buat awak jangan rushing, sebab kalau tak kita ada benda-benda tertinggal macam ni kan. So kalau tak nak terlupa, kita terus pergi kat layer tadi, kita copy paste, kita terus masukkan colour supaya kita fikir nanti dia dah tak tertinggal. So kita kembali ke layer ni, atas balik. Oh, ini pun aku rasa kena colourkan. Sorry. Kita colourkan terus, senang. Dah tak tertinggal kan. Alright, now kita sambung balik, shiny kan awak kita. Korang cuma kena faham dekat mana nak curve kan punya shiny tu je. Jangan takut nak eksperimental dengan awak kalau korang tengah try nanti. Sebab kalau tak try tak tahu. So kita try lah kan. Untuk dagu, shiny kan dagu dia. Boleh panggil ni layer adalah layer shiny layer lah, bukan warna highlight. Buat highlight dia lebih kepada kat mana benda tu reflected kan. Okay, now kita akan shiny kan lagi pedang dia. Aku akan tarik panjang sikit. Okay, cun. Dekat ujung dia pun aku nak shiny kan juga. Dia tambah macam highlight ujung. Walaupun dia putih atas kelabu tak berapa nampak, tapi tak apa. Untuk setengah-setengah mata orang dia nampak. Oops. Alright. Okay. So kalau untuk setengah orang dia rasa mungkin kita terlaluan, macam tebal sangat. So korang just boleh macam basic kepada first tutorial kita. Kita just ambil, kita just nipiskan je. Sebab bila dia terlalu tebal, kita mungkin nampak dia mengganggu awak. So kita akan nipis-nipiskan shiny-shiny ni. Okay, control dia punya handle, dan korang boleh control dia punya bentuk. So dia nampak lebih subtle lah daripada nampak terlalu tebal putih-putih tu kan. Okay, dan now aku akan tambah dia punya tanduk punya shiny. Tambah dia sini kat sini sikit. Aku tak nak tambah dia banyak-banyak sangat, so dia tak nak nampak macam terlalu bersih robot ni. Okay, so untuk sekarang aku rasa macam okay lah. Tapi a few things aku rasa terlebih. So aku akan delete, aku pakai adjust balik. Macam dekat sini aku pakai adjust. Bila direct vectorize, korang akan bermain dengan banyak imajinasi. So akan banyak adjustment lah yang akan dibuat supaya dia tak nampak overdo sangat. Betul. Okay, tu aku rasa sekarang untuk bahagian ni kita okay lah. Dia tak macam heavy sangat. Now next step aku akan buat untuk jadikan awak ni lebih banyak, lebih padat. So aku akan tambah font dekat belakang dia. Aku tambah layer baru dekat belakang sekali. Kita akan buat satu ayat, besarkan. Oops. Kita adjust dia punya ni. So Ayen cakap awak ni Oni Mecha kan. So kita akan buat dia Mecha Onyx. Sekejap kita akan dia rapatkan dia Mecha Onyx. Oh, okay, kita tukar font. Aku akan cari font yang ganas-ganas sikit untuk font background dia. Okay, ni tak sesuai. Kita akan cari font yang sesuai. Cari font yang sesuai ni agak susah. Okay, aku boleh work out dengan font ni. Oh, dia tak ada nombor pula kan. Onyx XD lah. Boleh lah kan. So kecilkan sikit font ni, centralizekan font ni, dan kita akan besarkan dia, letak dekat belakang. Okay, dekat sini aku tak ada planning sangat. Aku just lebih kepada experimental apa nak buat dengan font
Okay, aku rasa mungkin tak sesuai. Minta maaf. Berikan. Okay. Aku tukar fikiran lah. Aku tak pakai font yang ganas. Aku pakai font yang lebih mudah untuk baca. Actually font ni akan berfungsi sebagai background. So aku akan buat dia dekat belakang sebagai tambahan elemen design. Distortkan dia sikit. Okay, susun dia dekat belakang. Alright, now kita akan tambah a bit of wording lain. Kita nak resize balik font ni, lebih kecil sikit. Aku akan letakkan a bit of explanatory dekat ni. Azure X Workout Works. Okay, jadi kita akan tukar font dia. Kita nak pakai font yang lebih simple tapi lebih lebar. Alright, kita check dia punya font punya dimension, make sure dia betul. Okay, rapatkan dia. Now kita akan kecilkan dia lebih rapat. Alright, centralizekan dia. Alright, alignkan dia mungkin kecil sikit. Okay, besar sangat tak boleh cantik kat lah. Okay. Kat sini more kepada lebih kepada testing kat mana nak letak font, kat mana nak bagi complete dia punya artwork. So kat sini kalau korang macam dah ada sketch, senang. Macam aku tak ada, aku just try eksperimen macam ni. Dia tak centralize ke? Okay, aku nak outlinekan dia untuk centralize untuk background font tadi. Okay. So overall aku akan letak satu lagi ayat. Palang Malaysia eksklusif. Apa lagi tadi kita letak kita letak ayat-ayat yang banyak lah untuk support dia punya total artwork supaya nampak lebih padat. Aku bab-bab ni aku nak kena fikir sikit. Okay, apa lagi kita letak machine head helmet. Okay, dia helmet lah kan. Inspire. Ayat ni tak perlu ayat betul pun, sebab awak ni bukan awak yang macam untuk dijual ke apa ke. So aku akan letak main-main lah kat sini. Okay. Okay, bila dah dapat ayat, kita akan kecilkan. Aku akan letak ayat ni kecil dekat tepi, but aku akan tukar font dia kepada font yang lebih simple. Bila korang bermain dengan artwork macam ni, dia ataupun artwork maksudnya aku eksperimental ataupun suka-suka kan. So kita just buat je ikut suka kita. Kecuali korang buat job artwork itu memang kena ada sketch yang proper apa semua kan. So tak apa, macam aku punya artwork ni dia just artwork suka-suka, tak ada benda yang serius kat artwork ni. Elemen-elemen kecil ni walaupun korang nampak dia simple ataupun macam tak penting, sebenarnya dia menambahkan value dekat artwork tu kadang-kadang tau. So jangan pandang rendah dekat benda-benda kecil macam ni dekat artwork. So now aku akan tambah aku akan tambah logo aku kat sini. Aku akan cut sekejap.
Okay, untuk awak ni aku akan letak logo aku. Iron dia tak bagi aku logo dia, so tak ada logo dia untuk awak ni. But nama dia ada lah kat awak ni kan. Alright, ni aku akan kecilkan sikit, distortkan dia sikit. Aku tahu distort dia sakit mata aku tengok, tapi sebab dia ke background aku tak nampak sangat. Ni kita akan kecilkan sikit, overlap dengan dia sikit. Alright, so untuk warna ayat ni semua aku akan buat warna base design, buat outline dia. Okay, so macam tu lah cara nak masukkan colour dan juga background dekat awak korang. It just sometimes bila dah sampai ni aku nak jap aku nak tambah sikit lagi. Aku nak buat macam, aku just buat roughly star, straightkan dia. Kadang-kadang tak semua benda kita buat benda betul lah. Macam aku tak sentiasa ikut bentuk yang tepat. Aku just macam experimental macam ni. So kita akan ambil warna kuning. Kononnya mata dia ni macam ada flash kan. So tambah lagi. Korang boleh buat bentuk yang betul lah, jangan ikut cara ni lah. Cara ni bukan cara yang proper, but aku just nak suka-suka tambah sikit je. Sekejap, kita straightkan dia. Alright, so okay, itu saja untuk episod kali ni. Awak ni basically dah siap. So korang boleh try teknik ni untuk belajar buat vectorized design. So moga korang berjaya. Aku harap artwork aku membantu, cara video ni membantu korang. Cheers guys.